Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan masuk subtopik yang terakhir untuk bab yang keempat, iaitu 8.4 isu kesihatan berkaitan sistem respirasi manusia. Okay. Ringkas saja untuk isu kesihatan ini, kita akan tengok. Okay. COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD adalah satu penyakit yang merangkumi penyakit asma, bronkitis kronik dan emfisema. Tapi kita akan tengoklah setiap penyakit tu. Okay, dalam penyakit emfisema, contohnya dalam penyakit emfisema, alveolus dia akan hilang kekenyalan dan saiznya akan bertambah. Bermaksud dinding alveolus ini akan rosak. So, jumlah luas permukaan alveolus akan berkurang. Bila jumlah luas permukaan berkurang, ia akan menyebabkan pertukaran gas menjadi kurang efisien. Sebab kita ingat di awal-awal bab ini kita belajar jumlah luas permukaan perisi padu mesti besar. Bila besar, barulah berlakunya pertukaran gas yang efisien. Okey, sekarang ni untuk penyakit emfisema ini, alveolus akan hilang kekenyalan, dinding alveolus rosak, jumlah luas permukaan alveolus berkurang. So, inilah yang menyebabkan pertukaran gas menjadi kurang efisien. Okey, seterusnya dalam penyakit bronkitis kronik, bronkiol menjadi radang. Okey, radanglah kemerah-merahan, bengkak dan tersumbat. Okey, ini untuk penyakit bronkitis. Jadi, bila penyakit bronkitis kronik ini, bronkiol jadi bengkak, tersumbat kan, inilah yang akan menyebabkan aliran udara kurang dan juga akan menyebabkan pernafasan itu sukar. Kan? Bila aliran udara berkurang, nak bernafas pun akan sukar. So, akan sentiasa rasa macam sesak nafas. Okay. So, mukus yang banyak terbentuk pula menyebabkan batuk berterusan. Cilium yang rosak menyukarkan penyingkiran mukus. So, ini adalah apa yang berlaku bagi pesakit bronkitis, okay? Bronkitis kronik. Okay. Seterusnya, bagi penyakit asma pula, dinding bronkiol menjadi bengkak dan menebal, bukaan tiub bronkiol menjadi kecil. Bila dia kecil, laluan udara pun akan jadi sempit. Bila laluan udara sempit, ini juga akan menyukarkan pernafasan dan sering menyebabkan pesakit sesak nafas. Asma ni biasa kan kita dengar dalam kalangan kita ni. Okay. So, ini adalah gambar yang menunjukkan ini maksudnya penyakit COPD ini yang merangkumi semua inilah. Okey, tadi pertama kita tengok ini adalah alveolus normal. Ini adalah alveolus untuk pesakit emfisema. Kita nampak dinding alveolusnya telah rosak, kan? Okey, ini bronkiol yang normal, ini bronkiol pesakit bronkitis yang kronik. Ya, kita nampak ada lelehan, okey? Ada mukus yang berlebihan kat situ. Lepas tu kita nampak bronkiolnya sempit berbanding dengan yang normal. Okey. Untuk pesakit asma pun sama, laluan udara yang normal macam ni besar kan? Bila pesakit asma, laluan udaranya menjadi sempit. Dinding bronkiol pesakit asma ini bengkak dan menebal. So, itu yang menyebabkan sesak nafas. Okay? So, itu adalah 3 penyakit COPD. Isu-isu yang berkaitan dengan sistem respirasi. Simple saja, iaitu emfisema, bronkitis kronik dan juga asma. Apa yang kamu perlu tahu, apa yang menyebabkan penyakit inilah. Okay? So, cikgu rasa
sampai di situ sahaja. Kita dah tamat bab yang ke-8. Okay, kita jumpa lagi nanti dalam bab yang ke-9. Terima kasih.